علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Okey, Alhamdulillah. Hari ini kita dapat bertemu lagi dan Ustazah dah berikan tugasan awal pada jam 12 tadi. So sekarang Ustazah kita akan bincang tugasan yang telah diberikan. Okey, kalau tak sempat kamu akan hantar tugasan dan Ustazah akan simaklah. Okey. So harap bersedia dengan buku teks dan juga buku tulis. Okey, siapa yang ada kehabisan buku tulis, ada yang kata dia habis buku tulis, boleh tulis dalam kertas ataupun dalam buku-buku tahun lepas yang tak habis pun boleh sambung balik. Okey, link kehadiran sekejap ya Wardah. Okey, Ustazah copy semula link kehadiran untuk awak isi. Okey, so kita terus pada tajuk hari ni. Apa tajuk hari ni yang Ustazah berikan tugasan? Amir Safwan. Apa tugasan hari ni? Apa tajuknya? Adab bermusafir. Okey, bagus. Adab bermusafir. Ini adalah tajuk terakhir untuk bidang akhlak. So kebanyakan tajuk kita dah habis. Nanti kita akan ulang kaji dan akan buat pentaksiran bilik darjah. Terutama untuk tahap penguasaan 6. So mungkin saya akan bagi tugasan-tugasan khusus lah supaya awak dapat membuatnya dan saya dapat menilai untuk awak dapat tahap penguasaan yang lebih baik. Okey, so kita terus masuk. Nanti sambil jawapan yang diberikan saya akan terangkan secara ringkas. Okey, saya minta awak buat 7 soalan berdasarkan buku teks. Okey, kita lihat dahulu soalan yang pertama, nyatakan maksud bermusafir. Apa dia musafir? Ayu Nabila, sebutkan apa maksud bermusafir. Yang lain boleh simak jawapan Seorang yang keluar daripada kawasan bermukim menuju ke suatu tempat yang jaraknya melebihi 2 marhalah. Okey, bagus, betul. Dalam link YouTube yang saya bagi tadi ada disebutkan berapa kiraan 2 marhalah tersebut. Siapa yang dah tengok? Patutnya dia kena tengok dulu baru jawab soalan. Berapa marhalah untuk 2 marhalah tu berapa kilometer? 89 kilometer. 81 kilometer. Ya, 81 ya Najihah. Humairah dia terlebih sikit dulu. Masa KBSM rasanya. Untuk yang kakak-kakak awak dulu dia kata 2 marhalah tu 90. Tapi untuk yang sekarang mungkin ada perkiraan baharu. So dia adalah kiraannya 81 kilometer 2 marhalah tersebut. Okay, so itu adalah bermusafir. Untuk sekarang kita tak boleh so kita jarak keluar pun 10 kilometer sahaja. Tak boleh bermusafir. Sebab kita berada dalam PKP. Next, soalan 2. Nyatakan dalil nakli galakan bermusafir. Okey, dalil nakli dekat sini ada 2. Untuk awak jawab soalan seperti biasa, awak boleh pilih salah satu sama ada dalil daripada Al-Quran ataupun hadis. Okey, saya nak jawapan daripada Aina Zahira. Apa dalilnya? Sebutkan ayat dan maksudnya. Aina Zahira. Aina Zahira boleh jawab? Apalah tadi lain tak kuat. Dalil nakli. Pilih antara hadis ataupun Al-Quran. Dengan maksud syar'i lah. Ya. Kalau jawab pun dengan maksud. Allah berfirman, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa ba'da khalqa." Surah Al-Ankabut ayat 20. Maksud, katakanlah, mengembaralah kamu di muka bumi serta lihatlah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala
telah memulakan ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadiannya. Okey, bagus. So itu adalah dalil nakli. So yang lain boleh pilih sama ada yang dalil disebutkan Ain Zahira ataupun dalil dari hadis ya. Okey, itu untuk soalan 2 selesai. Ada sebarang pertanyaan ke? Rasanya okey kan? Ini soalan direct sahaja, tak ada masalah. Okey, soalan 3. Kalau ada soalan boleh bagi tahu ataupun tulis dekat chat. Terlepas ke apa benda tulis dekat chat supaya saya dapat tahu respon. Okey, soalan 3. Jelaskan 2 hukum bermusafir berserta contoh. Ada banyak hukum, ada 5 hukum musafir. So dia nak 2 hukum sahaja. So saya nak jawapan daripada Nur Ashikin. Ya Ustazah. Okey, soalan yang ketiga. Jelaskan 2 hukum bermusafir berserta contoh. Satu wajib. Contoh dia menunaikan fardu haji dan menuntut ilmu. Okey, bagus. 2. Yang kedua haram. Contohnya menuntut konstrelia dan isteri bermusafir tanpa izin suami. Okey, bagus. Okey. So itu jawapan dia berikan Ashikin. Dia pilih 2 wajib dengan haram. Tapi ada lagi 3 hukum iaitu sunat, harus dan makruh. Sunat bila kita musafir, bila kita nak melakukan perkara sunat. Contohnya ziarah Masjid Nabawi dan juga menghubungkan silaturahim. Yang ini kita ziarah lah rumah saudara mara. Buat masa sekarang mungkin tidak sesuai. Okey, yang ketiga harus bermusafir untuk melakukan perkara yang harus seperti berniaga, menyertai pertandingan sukan. Ini kalau kita ada wakil sekolah dan sebagainya. Buat masa sekarang memang tak ada. Okey, dan makruh pula bermusafir untuk melakukan perkara yang sia-sia. Bermusafir tanpa tujuan dan matlamat. Dia pergi tanpa hala tuju. Ke tempat-tempat tertentu dia akan jadi buang masa lah. Okey. So itu 5 hukum. Next, kita masuk soalan yang keempat. Terangkan 2 adab bermusafir. Adab. Okey, Taufik. 2 adab bermusafir. Pertama, bermusafir dengan tujuan dan niat yang baik. Okey, yang kedua. Kedua, menyediakan bekalan dan keperluan secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Okey, so dia pilih yang awal tu ya. So ada beberapa adab bermusafir ataupun kalau senang kita jarang kata jom bermusafir, tak ada kan. Jom kita pergi jalan-jalan, makan angin. Itulah. Okey, so apa adabnya? Bermusafir dengan tujuan yang baik, sediakan bekalan ataupun kita memohon petunjuk Allah sebelum memulakan perjalanan supaya tak sesat, supaya tidak berlaku perkara-perkara yang tidak baiklah. Okey, ataupun mengucap selamat tinggal kepada anggota keluarga kalau kita pergi orang lain tinggal. Okey. Melantik seorang ketua jika bermusafir melebihi 3 orang. Ini kalau konvoi dan sebagainya perlu ada seorang ketua lah supaya tidak berlaku sebarang masalah. Okey. Next, yang ketiga, tidak meninggalkan solat fardu dan berusaha mematuhi peraturan dan undang-undang serta memelihara alam sekitar. Ini masa kita bermusafir. Jangan abaikan solat. Boleh solat jamak dan qasar ataupun boleh solat secara penuh. Disunatkan memperbanyakkan berdoa sepanjang musafir dan segera kembali kepada keluarga setelah selesai urusan. Itu antara yang keseluruhannya lah secara ringkas. Okey, tadi Taufik dah sebutkan 2, so boleh pilih dekat situ. Okey, cuma di sini tadi Taufik hanya bagi jawapan isi saja kan sebab dia nak terangkan 2 adab bermusafir. Kalau soalan terangkan wajib ada apa? Wajib ada apa? Siapa boleh bagi? Huraian. Huraian. Tadi jawapan Taufik dia hanya bagi isi sahaja. Jadi kena tambahkan suka supaya untuk kerana agar. Okey, kalau yang pertama tadi bermusafir dengan tujuan dan niat yang baik kerana apa? Bermusafir dengan tujuan dan niat yang baik kerana Taufik ada jawapan?
Apa Humaira? Kalau agar Agar pun boleh. Bermusafir dengan tujuan dan niat yang baik agar diberkati Allah. ya, itu lebih mudah lah. Bagus. Bermusafir dengan tujuan dan niat yang baik agar diberkati Allah. Okey, Taufik boleh tambah jawapan agar di situ. Kalau tak, jawapan awak tidak lengkap, markah kurang kat situ kalau jawab dalam peperiksaan. Untuk tingkatan 3 dan untuk tingkatan 4 dia sama je semua. Okey, yang kedua, menyediakan bekalan dan keperluan secukupnya sebelum memulakan perjalanan agar tidak Kelaparan. ya, bagus. Oh, Nazrin dia makan mesti ingat kan? Okey. Menyediakan bekalan secukupnya agar tidak kelaparan, kebuluran dan sebagainya. Okey. So selesai. Boleh Kalau awak buat isi yang lain boleh tambah. Mesti ada huraian. Kalau agar tu dia lebih mudah lah. Kalau kerana dia mungkin agak sukar sedikit, dia kena panjang lah. Okey, next. Soalan 5. Jelaskan. Okey, kalau jelaskan dia tak perlu pada huraian, tapi dia kena ada ayat yang lengkap. Dia tak boleh jawab diberkati Allah ataupun mendapat berkat sahaja. Ayat dia tak lengkap. Dia kena, kalau dalam bahasa Melayu dia ada subjek, predikat, apa benda lah. Maksudnya dia kena lengkap lah. Okey, dia tak boleh ayat tu hanya pendek. So kalau jelaskan 2 hikmah mengamalkan adab bermusafir. Apa dia hikmahnya? Mazli? Saya. Perjalanan diberkati Allah. Adab-adab bermusafir dapat merapatkan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Okey, bagus. Okey, so ini dia tak memerlukan huraian. Dia hanya perlu ayat yang lengkap. Okey. So dapat di situ diberkati Allah, mendidik perjalanan menjadi mudah. Satu lagi apa tadi Mazrin pilih? Belum pilih lagi. Tadi awak sebut yang pertama, perjalanan diberkati Allah kan? Yang kedua? Memberi ketenangan hati. Musafir yang dimulakan dengan doa dapat memberikan ketenangan kepada jiwa kerana pergantungan harapannya kepada Allah. Okey, awak baca huraian yang bawah. Tapi kalau untuk jawapan hanya ambil yang bahagian atas sahaja. Boleh? Tapi kalau dah tulis tak ada masalah. Jangan padam, biarkan je. Okey, yang lain boleh So pilih yang bahagian atas saja sebab dia nak jelaskan, bagi jawapan yang lengkap sahaja. Okey, soalan 6. Tentukan hukum bermusafir bagi setiap pernyataan berikut berdasarkan 5 hukum tadi yang tadi siapa jawab Ashikin ke apa. Okey. Wajib, sunat, harus, makruh atau haram. Okey, Ahmad bermusafir ke England. Ambil ejaan dia. Kerana mewakili negara dalam perlawanan bola sepak. Apakah hukum musafir tersebut? Nazrin. Saya. Apa hukumnya? Harus. Kerana Harus. Okey, sebab dia bermusafir untuk melakukan perkara yang harus. Bukan tu adalah harus. Okey, bagus. Betul. Yang kedua, Encik Ismail dan isterinya bermusafir menunaikan haji. Apa hukumnya? Apa ya? wajib. Wajib? Okey, Nazrin jawab wajib sebab dia menunaikan haji. Okey, betul. Okey, soalan yang ketiga tentang hukum. Fatimah bermusafir bersama-sama dengan rakannya tanpa pengetahuan suaminya. Apakah hukum musafir Fatimah? Dini jawab. Dini ada? Apa hukumnya Fatimah musafir tanpa pengetahuan suaminya? Apa tak? Itu saya. Hukum bermusafir, Fatimah bermusafir bersama-sama dengan rakannya tanpa pengetahuan suaminya. Apa hukum musafir tersebut? Dia ada 5 Haram. hukum. Okey, bagus. Haram sebab dia tak minta izin, maka haram. Walaupun dia pergi atas niat yang baik, nak ziarah siapa-siapa ke, nak pergi melancong ke, nak melihat keindahan alam ke, tapi tak dapat keizinan, maka musafir tersebut jadi haram. Okay, so selesai untuk soalan 6. Setakat tu ada pertanyaan tak?
Laju ke? Ada masalah ke? Amir, okey? Okey dah. Okey, hari ni dia tak terkeluar ya pakai nama sendiri. Dah elok dah Zah. Dah elok dah? Oh, dah telah dibagi. Alhamdulillah. Okey, so tak ada masalah. Kita masuk soalan kebat. Soalan 7. Okey, sektor pelancongan merupakan salah satu sumber menjana ekonomi negara. Kemukakan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas. Okey, so apa hujah yang boleh kalau hujah ni sebaiknya untuk isi awal tu awak sokong atau tidak? Bila yang dia jadi, kalau awak tidak sokong, awak bagi kenapa. So yang kalau awak sokong itu dikira isi. Dan sebab awak sokong tu dikira huraian. So dia lebih mudah lah kat situ. Isinya sama ada ya ataupun tidak. Mana kertas saya ni? Okey, jadi di sini adakah awak menyokong sektor pelancongan adalah salah satu sumber menjana ekonomi negara? Ya atau tidak? Ya. Ada yang kata tidak ke? Kalau tidak dia kena bagi mengapalah. Kenapa bukan sektor ekonomi ni bukan sumber ekonomi. Boleh juga. Mungkin dia ada pandangan dia, tak ada masalah. Ada yang dah cuba jawab. Selalu yang rajin jawab ni siapa ya? Aina Zahira ke? Selalu dia dah ada jawapan. Aina Zahira dah ada jawapan? Wallahu tak ada lah. Tapi awak sokong ataupun tidak? Sokong. Yelah kan. Tapi buat masa sekarang kita tak boleh melancong, maka ekonomi dari segi pelancongan itu sangat terjejas lah. Wardah, ada jawapan Wardah? Tengah buat Ustazah. Okey, tengah buat. Kita bagi masa. Kalau tak saya bagi masa 2 minit. Ni 12.57. 3 minit. 2 minit fikir sikit isi huraian. Isi dah ada, sama ada awak pilih ya atau tidak. Kalau tidak, mungkin awak kata sumber ekonomi negara benda lain. Boleh juga. Sebab dia nak sektor pelancongan merupakan salah satu sumber menjana ekonomi negara. Kemudian berjana untuk menyokong pernyataan di atas. Jika awak sokong. Jika tak sokong, bagi sebab juga. Okey, saya bagi masa 2 minit. Fikirkan isi dan huraian, lepas tu nanti awak kembangkan. Kembangkan ia. Okay, lebih sikit lah. Sebab tadi masuk pun saya masuk lewat sikit. So dalam 2 minit saya bagi masa isi huraian sahaja. Kalau ada lebih lagi bagus. Okay, seminit lagi. 1 minute. Okey, masa dah tamat. Masa dah tamat bukan untuk keluar, masa tamat untuk awak menjawab soalan kebat. Sekurang-kurangnya isi dan huraian buat masa ni. Jadi saya nak jawapan daripada, apa yang belum saya sebut nama? Syakinah. Okey, boleh bagi isi dan huraian.
Tak tahulah Ustazah. Ya atau tidak? Sebab dia nak hujah awak sokong atau tidak. Saya menyokong penyataan di atas kerana ataupun saya tidak menyokong penyataan di atas kerana apa? Kalau tak Najihah cuba. Najihah? Ya. Okey, cuba Najihah isi huraian je. Sebab kita tak banyak masa ni. Tak tahulah Ustazah. Tahu kan? Saran. Okey. Siapa tu? Nak Aina cuba. Zahira. Dia biasanya ada. Okey, cuba. Saya menyokong penyataan di atas kerana sektor pelancongan merupakan penarikan utama bagi pelancong untuk melancong. Penarikan utama pelancong. Tarikan utama lah kot. Tarikan utama. Saya menyokong penyataan di atas kerana sektor pelancongan adalah tarikan utama. Pelancong. Tarikan. Okey. Boleh? Bagus. Setakat huraian kah sampai habis Aina Zahira? Baru huraian ya? Situ. Okey, bagus. Saya menyokong penyataan di atas kerana sektor pelancongan adalah tarikan kepada pelancong. Tarikan utama lah mungkin. Utama ke? Bolehlah tarikan kepada pelancong untuk datang ke Malaysia. Pelancong datang ke Malaysia. Ada yang nak sambung kesannya ke hurai? Kita habiskan ayat Aina Zahira. Saya menyokong penyataan. Okey, Humaira. Ustazah kalau ayat saya lah. Okey. Dari awal. Okey, boleh? Saya menyokong kerana dapat meningkatkan pasaran negara. Dapat meningkatkan Pasaran negara. apa? Pasaran? Pasaran apa ya? Pasaran. Macam ayat tergantung tadi. Pasaran produk negara lah. Dapat meningkatkan pasaran produk negara. Lagi? Humaira? Setakat huraian ya? Kesannya negara kita akan mendapat untung daripada jualan tersebut. Negara akan mendapat keuntungan. Okey. Kesimpulan ada? Kesimpulannya kita hendaklah bermusafir agar memberikan keuntungan kepada individu, masyarakat dan negara. Itu macam ada pengulangan lah yang kesimpulan. Kena tukar cadangan yang lain. Sebab dia macam ada ambil daripada bahagian atas. Oleh itu kita naklah kena tukar lain lah. Tadi skala tu setakat 3 tu okey. Kesannya negara akan mendapat keuntungan. Yang untuk jawapan Aina Zahira tadi pun mungkin boleh ambil jugalah mendapat keuntungan ke sebab dia tarikan. Untuk Aina Zahira punya jawapan pun boleh ambil kesannya di situ. Kesannya negara akan mendapat keuntungan. Yang kesimpulan oleh itu kita hendaklah apa? Kalau hendaklah menyokong peniaga kecil ada juga. Menyokong peniaga kecil agar apa? Agar masyarakat menjadi maju. Oh, peniaga ya. Tapi tu macam skop dia terlalu kecil. Oleh itu kita hendaklah kena tukar lain sikit kot Humaira. Sebab dia macam awak sokong peniaga kecil je. Kat sini dia luas lah sektor pelancongan tu. Okay. Ubah untuk kesimpulan je, cuba cari lain lagi. Okay, yang lain ada pendapat tak? Cadangan sebelum kita tamatkan, dah 1-4 minit. Awak akan ada kelas lain pula. Saya pun kejap lagi ada kelas bahasa Arab. Okay.
Setakat tu ada pertanyaan tak? Ada yang nak share jawapan? Ya, Wardah. Saya nak kongsi boleh? Boleh? Razak, kalau saya tak ambil, saya sokong pernyataan di atas boleh ke? Cuba bagi jawapan awak, bentuknya macam mana? Ekonomi akan meningkat kerana pendapatan yang diperoleh daripada pelancong luar. Okey. Huraian lengkap? Kesannya dapat menyaingi ekonomi negara yang lain. Okey. Kesimpulan? Oleh itu kesimpulannya kita hendaklah bersatu padu, bersebatu menjayakan sektor pelancongan agar lebih ramai pelancong luar datang ke negara Malaysia. Okey, dari segi bentuk jawapan, tadi ekonomi akan meningkat. Sektor pelancongan merupakan salah satu sokongan. Isi tadi ulang balik, Wardah, isi je. Ekonomi akan meningkat. Ekonomi akan meningkat, setakat tu je. Sektor pelancongan merupakan salah satu sokongan. Dia macam hampir nak kena tapi macam dia tergantung sikit. Ekonomi akan meningkat. Ekonomi apa? Ekonomi pelancongan ada tak tambah? Ekonomi negara akan meningkat. Ekonomi dalam sektor pelancongan akan meningkat. Yang tu boleh sebab dia ada kaitan. Kalau tak dia macam terawang-awang sikit jawapannya. So kena tambahlah ekonomi dalam sektor pelancongan akan meningkat. Dalam sektor pelancongan akan meningkat. Yang lain tu semua okey. Boleh dapat 4 markah. Tambah dekat yang tadi tu je lah. Mungkin yang jawapan lain pun boleh guna jugalah. Guna pakai mana yang sesuai. Kesannya dapat menyaingi ekonomi yang mungkin boleh ambil. Dia dari segi persaingan ekonomi dengan negara lain lah. Kita naklah bersatu padu menjayakan sektor pelancongan. Mungkin jawapan Humairah boleh ambil tadi tu. Kesimpulan boleh ambil kat situ. Bersatu padu menjayakan sektor pelancongan. Boleh Humairah? Boleh saja. Tambah-tambah sikit. Dia boleh, bukan copy paste, maksudnya boleh campur-campur gabung mana yang sesuai. Okay? Ada lagi yang nak share jawapan? Mungkin dia dah buat. Boleh share jawapan, kita boleh bincang. Kalau tak ada, kita tutup. Kehadiran dah isi belum semua sebelum kita berakhir? Ada yang tak dapat link kehadiran ke? Tolong bagi tahu. Saya akan copy semula. Tolong isi ini rekod saya sebab dia ada pelaporan pada pihak PPD sama ada kelas atas talian Google Meet dia kena ada rekod. So saya ada rekod lah berapa orang yang hadir, berapa orang yang tak hadir, kena ada. Dah isi semua? Najihah dah isi? Ahmad Nazrin dah isi belum? Kalau dah isi tolong respon. Dah. Okay, Aina Zahira. Dah. Ayu. Dah Ustazah. Okay, Dini dah isi belum? Dah. Eni Nazira. Dah. Ada ni. Okay, Umaira. Dah saja. Okay, Irwana. Dah. Najihah. Lain slow Ustazah. Tapi link tu awak copy paste tak? Awak ambil dulu link tu. Copy lah dekat WhatsApp mana. Copy dulu. Sebab nanti kalau dah kalau tak nanti awak tak dapat. Kalau tak awak kena PM saya lah. Kalau saya lambat jawab ke, kejap lagi saya ada kelas. Mazlin. Dah. Dah. Farah Adila.
Belum Dah. Ustazah. Link dah dapat belum? Dah. Okey, dah dapat. Cuma belum dapat. isi. Belum isi. Okey, so tolong isi segera. Ain Rashidah. Ain Rashidah. Sudah. Dah isi belum? Dah. Dah, okey. Ashikin. Dah. Okay, bagus. Syakina. Dah. Okey, Wardah. Dah Ustazah. Okey, last Taufik. Dah. Okey, dah isi. Okey, tinggal tadi ada Farah dengan apa tadi, line slow tadi? Najiha ya. Okey. So untuk hari ni setakat tu saja. So saya harap tugasan yang saya bagi tadi tu dan awak dah tahu pun jawapannya macam mana. Cuma tambah tadi siapa yang tak ada jawapan. So tolong siapkan dan hantar untuk saya semak untuk menilai pentaksiran bilik darjah. Kalau awak jawab dengan baik, so markah untuk pentaksiran bilik darjah tu tinggilah, TP 5 ke atas kalau yang hantar. Kalau tak hantar, so dia cukup-cukup makan je lah PBD dia. So nanti untuk awak daya 4 kurang selamat lah kat situ. Okay, sebab awak tak ada PT3, so PBD tu sangat penting. Okay, so kita akhiri kelas kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okey, syukran jazilan. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Zaza. Okey. Terima kasih Ustazah. Okey.